Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam Tijarah, program Cakna Keuangan Islam anda. Tahukah anda, krisis COVID-19 telah menyebabkan kebanyakan rakyat Malaysia mengamalkan perbelanjaan tanpa menggunakan tunai. Kebergantungan terhadap e-dagang juga telah meningkatkan kesedaran masyarakat betapa penting dan mudahnya untuk melakukan urus niaga secara digital. Salah satu platform digital yang semakin popular dalam kalangan pengguna di negara ini untuk melakukan pembayaran bagi produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah perkhidmatan e-wallet ataupun dompet digital. Dan berdasarkan kajian impak Mastercard 2020 di Asia Tenggara, Malaysia mendahului penggunaan e-wallet sebanyak 40%, diikuti Filipina sebanyak 36%, Thailand 27% dan Singapura 26%. Dan sejak pandemik menular di Malaysia, penggunaan tunai merosot sebanyak 64%, manakala e-wallet di Malaysia juga dipercayai akan terus meningkat dan digunakan dengan lebih meluas. Dan teknologi seperti e-wallet sedang tumbuh pesat dan dilihat sebagai pemacu ekonomi digital negara. Namun sejauh manakah teknologi e-wallet ini mematuhi prinsip syariah? Wujud desas-desus yang mengatakan perkhidmatan e-wallet ini mempunyai unsur haram. Dan bagi merungkai isu ini, bersama kami di Tijarah ialah Ustaz Abdul Aziz Muhammad Noor selaku Ketua Pegawai Eksekutif Laribat Consulting. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada isu halal dan juga haramnya dalam perkhidmatan e-wallet secara ringkas, apakah sebenarnya itu e-wallet Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mula-mula saya terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa itu e-wallet. E-wallet dalam kataan penuhnya ialah electronic wallet. Electronic wallet dalam bahasa Melayu kita katakan sebagai dompet elektronik. Jadi fungsi dompet elektronik ini lebih kurang fungsi dompet kita yang biasa, di mana dalam dompet kita yang biasa kita simpan duit cash ataupun tunai ataupun wang kertas ataupun wang siling. Dalam dompet elektronik kita simpan duit dalam bentuk elektronik, ya. Dan Bank Negara contohnya mendefinisikan dompet elektronik ini ataupun e-wallet di bawah seliaannya ataupun di bawah e-money dan dalam guideline e-money ini e-wallet itu ataupun e-money didefinisikan sebagai pembayaran kepada syarikat e-wallet, dan syarikat e-wallet itu menyimpan dalam bentuk elektronik. Yang kedua, pembayaran boleh dibuat kepada syarikat-syarikat selain daripada syarikat e-wallet itu sendiri. Itulah sebenarnya apa dia e-wallet. Okey, saya masih sama-sama lagi mengenai e-wallet ni kan Ustaz. Bagaimana sebenarnya proses pengaliran duit itu berlaku dalam akaun e-wallet Ustaz? Baik. Dalam e-wallet ada 3 entiti. Yang pertama entiti ialah pengguna e-wallet itu sendiri. Yang kedua entiti ialah syarikat e-wallet. Dan yang ketiga, entiti yang ketiga ialah syarikat-syarikat yang menerima pembayaran e-wallet. Dan apabila pengguna menggunakan e-wallet, pertama sekali yang mereka akan lakukan ialah mereka akan top up e-wallet itu, dan top up e-wallet itu akan pergi ke dalam akaun syarikat e-wallet. Sama ada akaun itu di-maintain ataupun diselia oleh syarikat e-wallet itu sendiri ataupun ia disimpan di syarikat pemegang amanah ataupun syarikat trustee. Kemudian ada satu lagi entiti diberi nama syarikat yang menerima pembayaran e-wallet itu. Bagaimana carta alirannya ataupun aliran transaksinya? Ialah yang pertama, apabila pengguna e-wallet itu menggunakan e-wallet di syarikat itu, maka syarikat itu akan meminta atau memohon wang atau elektronik itu daripada syarikat e-wallet itu sendiri. Maka syarikat e-wallet itu akan membayar kepada syarikat yang menerima e-wallet tadi dan ditolak yuran-yuran yang sepatutnya dikenakan dan disimpan oleh syarikat e-wallet. Dan wang daripada akaun pelanggan tadi akan ditolak daripada jumlah top up yang beliau ada.
Jadi Ustaz, kalau kita tengok kan penggunaan e-wallet ni kan telah memudahkan sebenarnya urusan Betul. harian kebanyakan rakyat Malaysia, terutama dalam situasi sekarang ini di mana transaksi tanpa tunai amatlah digalakkan. Persoalan saya, mengapa inisiatif yang baik ini juga telah dicemarkan dengan desas-desus seperti ia tak patuh syariah lah, mempunyai elemen haram dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat e-wallet ini adalah satu bentuk pembayaran digital saja. Baik. Dalam e-wallet ini, electronic money sebenarnya adalah dijamin RM1 kepada RM1 duit tunai. Jadi duit yang kita ada dalam bentuk elektronik itu sebenarnya adalah wang yang sah. Jadi dalam Islam, wang ini adalah salah satu daripada barangan ribawi. Ya, ribawi maksudnya salah kita bertransaksi dengan barang ribawi ini boleh terjadi riba. Baik, Bank Negara telah menyatakan melalui panel penasihat syariah mereka, iaitu ada 3 sebab kemungkinan kenapa syarikat e-wallet ataupun servis e-wallet ini tidak patuh syariah. Nombor 1 ialah kemungkinan akad ataupun kontrak antara pengguna e-wallet dan juga syarikat e-wallet itu tidak jelas. Ya. Yang kedua ialah di mana wang yang digunakan untuk top up itu disimpan. Adakah ia disimpan dalam akaun patuh syariah atau tidak. Yang ketiga ialah produk-produk ataupun servis syarikat e-wallet itu. Adakah produk-produk dan servis ini patuh syariah. Jadi tiga-tiga isu ini perlu dijelaskan oleh syarikat e-wallet sebelum mereka diiktiraf sebagai syarikat ataupun servis e-wallet yang patuh syariah. Baiklah, setakat ini kan kalau di Malaysia Ustaz lihat kan bagaimanakah perkembangan e-wallet? Adakah sebenarnya dipantau? Adakah semuanya patuh syariah atau bagaimana? Baik. Dalam kita tidak mengatakan bahawa syarikat ini tidak patuh syariah. Kita selalu mengatakan bahawa syarikat ini belum patuh syariah. Ya, sebab kalau untuk menentukan mereka patuh syariah atau tidak itu mereka kena orang kata apa, ambil servis penasihat syariah yang pakar, yang faqih dalam syariah untuk menentukan sama ada operasi ataupun produk syarikat ini patuh syariah. Di Malaysia pula, di Malaysia cuma ada 3 saja syarikat yang telah patuh syariah. Ya. Yang pertama ialah Maybank yang menggunakan produk diberi nama Maybank MEE. Yang satu lagi, yang dua lagi, maafkan saya, MBSB e-wallet, dan salah satu syarikat yang bukan bank yang satu-satunya patuh syariah ialah ZAPP saya rasa, bukan ZAP. Ya. Jadi ini 3 syarikat yang telah pun diiktiraf patuh syariahnya kan. Ustaz lihat bagaimana setakat ini kesedaran orang ramai berkaitan dengan kepatuhan syariah penggunaan e-wallet serta syarikat-syarikat telah pun venture dalam perniagaan yang serupa. Baik. Kesedaran patuh syariah dalam masyarakat telah meningkat sejak akhir-akhir ini. Sebab itulah terdapat produk-produk yang dalam dalam pasaran yang sudah diiktiraf patuh syariah. Ya, dan masyarakat terutama sekali orang-orang Islam ya selalunya mereka mengeluhkan pengesahan sama ada syarikat ataupun produk itu patuh syariah. Jadi untuk syarikat-syarikat ini patuh syariah, pertama sekali yang perlu mereka buat ialah untuk mengambil servis ataupun khidmat panel penasihat syariah. Yang kedua, apa yang mereka perlu buat ialah untuk menentukan apakah kontrak di antara pengguna e-wallet dan juga syarikat e-wallet. Panel penasihat syariah Bank Negara telah menyatakan bahawa kontrak yang terbaik untuk digunakan antara pengguna e-wallet dan juga syarikat e-wallet ialah wakalah ataupun agensi kontrak. Dan kontrak yang antara syarikat e-wallet dan penerima ataupun syarikat penerima e-wallet ialah yang sebaik-baiknya ialah ijarah khadamat. Ijarah khadamat ialah servis yang dibayar ataupun akad jualah, iaitu akad di mana apabila kamu telah selesaikan satu servis, saya akan bagi ganjaran. Ya. Jadi akad ini perlu dijelaskan oleh syarikat e-wallet. Yang kedua ialah di mana syarikat e-wallet ini menyimpan dana e-wallet mereka, ya, dana top up dan sebagainya, ya. Dan kita perlu memastikan bahawa mereka melantik syarikat trustee yang patuh syariah ataupun Bank Negara juga memberi kebenaran kepada syarikat e-wallet untuk menyimpan dana top up ini dalam perbankan
perbankan Islam. Baik. Jadi kalau mereka menyimpan dalam perbankan konvensional atau mengambil khidmat syarikat trustee yang tidak patuh syariah, maka mereka bukan patuh syariah. Yang ketiga ialah bagaimana mereka menggunakan dana itu. Bank negara membenarkan syarikat e-wallet untuk menggunakan dana itu, tapi mereka mesti melabur dalam dana-dana yang patuh syariah, dan apa-apa ganjaran yang diperolehi oleh syarikat e-wallet itu tidak boleh diberikan kepada pengguna e-wallet. Sebab apa? Apabila mereka menggunakan dana itu, ia menjadi akad pinjam. Dan kalau mereka memberi ganjaran, berkemungkinan besar terjadi riba. Yang keempatnya ialah syarikat e-wallet itu perlu memastikan semua aktiviti mereka dan juga ganjaran-ganjaran yang diberikan itu adalah bertepatan dengan syariah. Mereka tidak boleh buat bundling, mereka tidak boleh buat servis-servis yang tidak patuh syariah. Baik, sebenarnya walaupun penerangan Ustaz tu agak ringkas, tapi sebenarnya jelas. Kita nak berhenti lihat seketika Ustaz, kembali lagi selepas ini membincangkan tentang isu e-wallet ini selepas ini dalam Tijarah. Jadi anda jangan ke mana-mana. Anda masih lagi bersama saya Hana Ismail dalam Tijarah. Baiklah, berbalik kepada perbincangan kita mengenai perkhidmatan e-wallet ini berdasarkan syariah. Dan menurut laporan tahunan Bank Negara Malaysia, transaksi e-wallet telah pun meningkat sebanyak 31% pada tahun 2020 membabitkan 0.6 bilion transaksi berbanding 0.3 bilion transaksi pada tahun 2019. Dan memandangkan Malaysia juga mempunyai pengguna e-wallet tertinggi di Asia Tenggara dan teknologi ini menjadi pemudah urusan kita setiap hari. Apakah sebenarnya kriteria ataupun perkara yang perlu kita teliti sebelum menggunakan perkhidmatan e-wallet ini untuk memastikan transaksi yang kita lakukan patuh syariah? Dan saya pasti Ustaz ada jawapannya. Baik, seperti yang saya sebut sebentar tadi, bahawa e-wallet yang disahkan patuh syariah ialah Maybank MAE, MBSB e-wallet dan juga ZAP. Kenapa mereka patuh syariah? Sebab mereka, nombor satu, ada panel penasihat syariah. Yang kedua, mereka memastikan bahawa ada akad ataupun ada kontrak yang sah antara pengguna e-wallet dan juga syarikat e-wallet. Yang ketiga, mereka menguruskan e-wallet mereka ataupun dana e-wallet mereka dan dalam akaun-akaun yang patuh syariah. Dan mereka tidak memberi ganjaran kepada top up. Memberi ganjaran kepada top up adalah tidak patuh syariah. Sebab itu maksudnya kita bagi duit dan kita dapat duit kembali. Yang ketiga, mereka memastikan semua produk-produk dan servis mereka adalah patuh syariah. Mereka tidak bekerjasama dengan insurans konvensional dan juga mempunyai servis-servis ataupun mempunyai aktiviti ataupun tawaran kepada pengguna e-wallet ini seperti tawaran yang berunsurkan judi seperti lucky draw yang mana akan diambil daripada top up itu dan bagi sebagai yuran orang kata penyertaan. Jadi bagaimana situasinya untuk pengguna e-wallet untuk menentukan syarikat itu patuh syariah? Jadi maksudnya pengguna e-wallet perlu menggunakan kepada 3 syarikat ini. Tapi tidak semestinya mereka tidak boleh menggunakan e-wallet kepada syarikat-syarikat yang belum patuh syariah. Baiklah, Ustaz, tadi Ustaz kata tak semestinya mereka tidak boleh menggunakan. Tapi sekiranya terdapat unsur-unsur yang diperkatakan oleh Ustaz sebentar tadi, apakah tindakan yang sewajarnya pengguna lakukan untuk adakah mereka perlu memberhentikan perkhidmatan bersama dengan e-wallet ini yang tak patuh syariah atau bagaimana Ustaz? Baik. Dalam perbincangan kami dengan ulama-ulama muamalat yang besar di Malaysia ini, mereka memberi nasihat seperti berikutlah. Mereka mengatakan jika perlu menggunakan e-wallet dengan syarikat-syarikat yang belum disahkan patuh syariah, mereka patutnya mengambil keputusan macam ni. Kalau tak pakai, dia mendatangkan mudarat, maka pakailah. Contohnya, Touch 'n Go belum lagi disahkan patuh syariah. Cuma dana dalam pelaburan prinsipal e-cash mereka saja yang patuh syariah. Jadi kalau kita tidak menggunakan Touch 'n Go, macam mana nak pergi kerja, macam mana nak naik kereta api, macam mana nak bayar tol, maka gunakanlah setakat itu. Jadi maksudnya kalau kita tak guna
e-wallet yang belum patuh syariah mendatangkan mudarat pada kita, maka kita gunakanlah. Ya, sekadar yang mencukupi untuk memenuhi keperluan kita. Dan juga jangan kita top up banyak-banyak sampai kita ada niat untuk buat simpanan pula atau untuk buat pelaburan pula dalam e-wallet yang belum patuh syariah. Kita ada niat kita nak pakai untuk keperluan kita sahaja. Dan kita kena berhati-hati juga. Ya, kalau menggunakan e-wallet yang tidak patuh syariah, kita jangan terjebak dengan produk-produk ataupun tawaran-tawaran yang tidak patuh syariah. Tapi kadang-kadang itu susah juga. Susah juga sebab masyarakat biasa, masyarakat umum, dia mungkin tidak faqih dalam ilmu muamalat. Sebab itulah recommendation ataupun kita punya nasihat supaya pengguna-pengguna e-wallet ini peka tentang ilmu muamalat ini. Baiklah, Jobstreet sebenarnya melaporkan 5 operator e-wallet terbaik di Malaysia pada tahun 2021 adalah CIMB Pay, GrabPay, Aeon Wallet, Boost dan juga Touch & Go. Dan bila kita bercakap mengenai Touch & Go sebagai operator e-wallet ini, alhamdulillah perkhidmatan Touch & Go e-wallet Go Plus yang mempunyai pengguna melebihi 1.2 juta adalah satu inisiatif yang patuh syariah. Perkhidmatan ini dibangunkan atas kerjasama di antara Touch & Go Group dan juga Principal Asset Management. Dan baru-baru ini Touch & Go bekerjasama dengan AIA Malaysia pula untuk menawarkan perkhidmatan wallet safe dengan harga pengenalan serendah RM1 sahaja. Dan bagaimana dengan perkhidmatan ini, Ustaz? Adakah desas-desus yang mengatakan produk ini tak patut syariah itu benar ataupun salah? Baik. Perlu diterangkan bahawa Touch & Go sebagai syarikat sendiri adalah di bawah CIMB. Ya, CIMB. Maka setahu saya mereka belum lagi orang kata apa patuh syariah. Ya. Jadi apabila Touch & Go mengeluarkan satu produk baru bernama Touch & Go Go Plus, ia adalah sebenarnya dana yang disimpan oleh pengguna-pengguna e-wallet ataupun pengguna-pengguna Touch & Go akan dilaburkan dalam satu dana bernama Principal eCash. Principal eCash ini adalah satu dana ataupun pelaburan oleh Principal Asset Management yang dipunyai oleh ataupun merupakan salah satu syarikat di bawah CIMB. Pada mulanya tahun lepas, saya rasa tahun lepas lah kot, ya, Principal eCash ini tidak patuh syariah. Kemudian beberapa bulan kemudian Amani International telah mengesahkan Principal eCash telah patuh syariah. Dan Touch & Go memohon kebenaran daripada Suruhanjaya Security untuk mereka laburkan benda itu bagi pihak pengguna e-wallet. Baik, kita perlu ingat bahawa itu dana pelaburan yang patuh syariah, tapi operasi keseluruhan Touch & Go belum disahkan patuh syariah. Mungkin antara salah satu sebab kenapa Touch & Go belum lagi patuh syariah ialah kerana mereka menggunakan khidmat konvensional untuk menyimpan dana top up ini, ya. Baik, okey. Jadi oleh kerana mereka menggunakan konvensional untuk menyimpan dana itu yang membuatkan mereka masih lagi belum mendapat pengiktirafan patuh syariah dengan yang sebenar-benarnya, ya. Baiklah Ustaz, kita nak berhenti lihat seketika. Kembali lagi selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Baiklah, kembali dalam rancangan Tijarah bersama dengan saya Hana Ismail dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Abdul Aziz Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Lariba Consulting. Baiklah, kita telah pun hampir ke penghujung rancangan. Dan secara ringkas, apakah kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan e-wallet ini, kan? Memandangkan perkhidmatan e-wallet ini masih lagi baru dan sedang berkembang, apakah wujud sebarang risiko bahawa ia akan gagal dan akhirnya menyebabkan lebih banyak masalah kepada pengguna, Ustaz? Baik, kita perlu faham bahawa e-wallet ataupun e-money ini bukan satu teknologi yang baru dan penggunaannya bukan satu penggunaan yang baru. Kalau kita tengok penggunaan Touch & Go, setahu saya penggunaannya telah bermula dalam tahun 1997 lagi. Cuma e-wallet Touch & Go ini bermula digunakan pada tahun 2019 dan terdapat 16 juta pengguna Touch & Go sekarang. Dan daripada itu 1.2 juta penggunanya ialah menggunakan e-wallet. Baik. Di China pula contohnya WeChat contohnya dalam tahun 2013, sekarang bermula dalam tahun 2013, sekarang telah ada 900 juta
juta pengguna WeChat dan juga pengguna Alipay. Jadi sebenarnya penggunaan e-wallet ni adalah satu penggunaan yang sudah lama. Baik, apakah kelebihan dan juga kekurangan e-wallet? Kelebihan dia banyak. Ia memudah cara untuk kita buat pembayaran dan kita tidak perlu bawa cash dalam poket kita. Ya, cash dalam poket kita. Untuk penerima e-wallet ataupun syarikat yang menerima e-wallet, mereka cukup gembira sebab apa? Untuk mereka deal dengan cash ini adalah satu kos yang tinggi. Ya, mereka kena clear cash dan sebagainya. Saya pernah kerja juga dengan Touch 'n Go ni, baru ni saya nak cerita sikit ni. Ya, dalam tahun 2004 saya kerja dengan Touch 'n Go. Ya, kita tengok masa tu Touch 'n Go masih accept cash lagi dan betapa susahnya nak kira cash. Lepas tu nak upah security untuk hantar kepada bank, betul bank kira lagi, dan itu memerlukan kos yang tinggi dan juga kos kepada kerajaan juga. Ya, kerajaan sekarang ni terpaksa orang kata apa, recycle cash dan sebagainya, dan menggunakan cash ataupun wang kertas ini, wang shilling ini adalah satu kos yang tinggi. Jadi apabila kita migrate ataupun merubah kepada e-wallet dan pembayaran secara elektronik, ia adalah mudah, cepat dan kos yang rendah. Baik, apakah kekurangannya? Kekurangannya ialah di Malaysia ini kita boleh kembangkan lagi penggunaan e-wallet, terutama sekali di luar bandar dan sebagainya. Penggunaan e-wallet di luar bandar ini masih berkurangan. Yang kedua ialah e-wallet ini patut dicanangkan atau diiklankan supaya ramai lagi orang menggunakannya. Dan juga yang ketiga, sepatutnya banyak lagi peniaga menggunakannya. Sebab apa? Saya rasa kos untuk menggunakan e-wallet ini ataupun charge daripada bank adalah yang paling murah. Sebab apa? Mereka tidak perlu credit check untuk pakai e-wallet dan sebagainya untuk menerima e-wallet ini sebab menggunakan QR code sahaja. Contohnya kalau untuk menggunakan kredit kad, ia adalah mahal dan mereka kena lalu credit check dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di negeri China, orang yang menjual itik pun menerima bayaran dengan e-wallet menggunakan QR code. Kita pun patut menuju kepada arah yang sama, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baiklah, dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustaz Abdul Aziz Muhammad Noor selaku Ketua Pegawai Eksekutif Laribab Consulting. Dan bagi semua pengguna e-wallet di Malaysia, pastikan operator e-wallet yang anda pilih adalah operator yang diluluskan dan dikawal selia oleh pihak berautoriti. Pastikan anda mempunyai pengetahuan berkenaan penggunaan e-wallet serta memahami hak dan tanggungjawab yang datang bersama sebelum menggunakannya. Dan akhir sekali, bagi semua pengguna e-wallet yang beragama Islam, menjadi kewajipan anda untuk menggunakan perkhidmatan e-wallet yang patuh kepada syariah sahaja. Saya Hana Ismail, insya-Allah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.